Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali, selamat menonton tuan-tuan dan puan-puan ke podcast Ilmu Anjuran Himpunan Keilmuan Muslim Hakim. Jadi tujuan kami mengadakan podcast ini ialah supaya kita dapat membicarakan, berbual bicaralah dengan tetamu kita tentang isu-isu yang besar, isu-isu yang melibatkan segenap lapisan masyarakat. Walaupun sebahagian daripada isu-isu ini agak rumit dan kompleks, tapi kita cuba untuk mengupas secara lebih mudah dan santai supaya kita mendapat kejelasan lah kan, supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas tentang isu yang dibicarakan. Jadi untuk pada siri kali ini kita ada saudara Hilmi lah, Dr. Hilmi. Samalah ni semua kawan-kawan aja kan. Dr. Hilmi Ramli, Muhammad Hilmi Ramli. Jadi saya perkenalkan sedikit sebanyaklah Dr. Hilmi. Nak perkenalkan Hilmi ni dia agak sukar sebab dia ada macam-macam dia terlibat dalam banyak benda kan, sebagai aktivis kan, sebagai seorang ilmuwan kan, sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi Dr. Hilmi sekarang ni bertugas di sebagai sebagai pensyarah kanan di Kasis RZS Kasis di UTM Kuala Lumpur. Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zarif Sofia. Jadi beliau, latar belakang pendidikan beliau dari UIA dan sampailah Kasis dalam bidang syariah undang-undang kan. Dan juga pada masa yang sama beliau juga bertugas sebagai penasihat syariah kepada sekarang ni OCBC Bank. Sebelum ni di Deutsche Bank lah. So jadi ada banyaklah secara ringkas Dr. Hilmi. Jadi bersama saya Ikhwan, kita akan membicarakan pada hari ini tentang ekonomi Islam. So jadi tanpa membuang masa, saya nak tanyalah soalan yang paling saya rasa paling utama sekali. Wujudkah ekonomi Islam kan? So ekonomi Islam ni ada atau tidak, ataupun dia just ekonomi saja? Bagaimana Dr. Hilmi? Terima kasih Ikhwan. Saya rasa soalan ni sangat pentinglah untuk kita bincang dan kita perhalusilah, sebab persoalan ekonomi Islam ni sebenarnya ada banyak penerimaan, ada yang betul-betul memperjuangkannya sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang barulah. Ada juga yang menentangnya. Jadi kat situ kita lihat asas kepada apa yang dikatakan sebagai ekonomi Islam tu masih tak jelas lagi. Bagi saya ekonomi Islam ni perlu kita tanya dulu apa itu ekonomi. Okey. Kan? Saya rasa benda tu penting sebab kita kena tanya juga satu definisi ekonomi itu apa dia. Yang kemudian macam mana ekonomi Islam ni yang dikatakan sebagai satu disiplin ilmu ataupun sains ni boleh muncul. Pertama kita tanya ekonomi dululah. Saya ingat kita manusia ni, kita sentiasa hidup dalam berekonomi. Kita beli barang, kita negotiate kan, kita meminjamkan barang, kita berhutang. Jadi itulah aspek ekonomi. Tapi macam mana aspek ini menjadi satu sains? Jadi satu bentuk ilmu yang baru lah. Satu bidang ilmu lah. So maknanya kita boleh tak kita tanyakan bilakah ataupun apakah yang tanda dalam sejarah yang kita boleh angkat sebagai di sinilah mercutanda munculnya ekonomi itu sebagai satu disiplin ilmu. Sebab aktiviti manusia dalam tamadun tu memang dia akan berekonomi kan. Betul. So daripada zaman Nabi Adam sendiri alaihissalam. Kalau kita buat perbezaan kan antara apa yang berlaku dalam sejarah Islam dengan apa yang berlaku dalam sejarah Barat lah. Saya rasa dalam sejarah Islam ni ekonomi tu boleh kita kaitkan masa zaman Nabi tu sendirilah. Kan makna Nabi SAW tu maknanya Nabi sendiri masa tu dah sebagai seorang Nabi, bila Nabi menyampaikan satu benda tu menjadi satu hukum ataupun dasar lah. Kan satu contoh yang saya rasa ialah banyak Nabi cakap benda-benda yang berkaitan ekonomi itu banyaklah. Sebagai contoh bila Nabi sendiri menyokong supaya ada satu pasar milik umat Islam. Kan ada satu saya rasa di Mekah atau Madinah tu bila pasar orang kafir Quraisy itu terlalu dominan. Jadi Nabi kata kita kena buat pasar baru. Jadi saya rasa itu satu pemikiran ekonomi. Kan kita tak perlu bergantung lagi kepada sistem yang ada tu. Ya, kalau kita kita kembali pada sirah kan, sebenarnya kita boleh bayangkan kan, Mekah itu sendiri, wujudnya Mekah itu pun banyak faktor ekonomi yang menyumbang kepada
wujudnya Mekah itu. Betul. Sebabnya kalau kita lihat Mekah tu dia tak ada apa-apa, kan, dia tak ada memang tak ada sumber asli. Jadi apa yang membuatkan boleh adanya kota Mekah tu sebab dia berada di tengah-tengah laluan perdagangan, kan, tengah laluan perdagangan, dan ada keistimewaan yang lain-lain lah. So jadi masyarakat Arab pada zaman Nabi SAW itu sendiri pun adalah masyarakat yang ada, kita boleh katakan ada amalan ekonomi yang tertentu. So dia ada, mungkin ada, kalau mungkin hari ini kita boleh kata mungkin ada pemikiran ekonomi tertentu, ada mazhab ekonomi tertentu. Kemudian datangnya Islam, dan dalam antara perkara yang dibawa oleh Islam itulah satu lagi, satu pembetulan ataupun perubahan kepada landscape ekonomi itu sendiri. Sebab saya rasa dulu kan bila kata tentang ekonomi ni, benda tu hidup dalam diri manusia tau, dalam individu tu. Ya. Maksudnya benda tu bukan jadi satu sains yang saya rasa kita balik pada soalan yang tadi dia mula tu. Bila bermulanya ekonomi itu sebagai satu sains. Ya. Kan saya rasa dalam pemikiran umat Islam ni, kehidupan kita seharian ni adalah bentuk ekonomi. Cumanya bentuk macam mana tu kita kena lihat dalam sejarah. Kan macam tadi saya bawa kepada perbincangan masa zaman Nabi tu. Kan malah masa zaman Nabi pun ada Nabi sendiri masa sebelum diangkat sebagai rasul tu telah berhijrah, telah mengadakan mudharabah di Kota Sayyidah Khadijah ke Syam. Jadi maknanya benda tu hidup. Tapi benda tu taklah sekompleks pada hari ini. Apa yang menyebabkannya kompleks? Okey. Menyebabkan kompleks tu saya rasa dari segi pendefinisian istilah-istilah utama yang telah bertukar. Contohnya, apa maksud duit? Kan dalam pandangan kita ni duit tu sebagai alat pertukaran. Tapi dalam episod sejarah kita ni duit tu telah ditafsirkan sebagai komoditi. Maknanya duit memang dalam sejarah memang wang, duit memang sentiasa komoditi ke, ataupun memang pernah berlaku mata wang itu sebagai satu dalam worldview kita ni duit tu sebagai alat pertukaran je. Pertukaran. Tapi dalam sejarah di barat tu, bila duit tu dilihat sebagai satu benda yang boleh diperdagangkan, jadi duit pun jadi komoditi. Okey, maknanya sekarang ni duit ni dah jadi komoditi. Lebih pada itu. Lebih pada komoditi. Bukan sekadar alat tukaran. Bukan lagi kan, dia jadi komoditi. Sebab tu duit tu boleh dilaburkan, boleh dijual beli. Itu yang Imam Ghazali tegur dalam, saya rasa dalam kitab apa yang Ihya Al-Mudin apa tu. So, maksudnya konsep duit tu telah bertukar fungsi dan tukar makna. Sebab tu bila jadi macam tu, sekarang ni duit yang dalam sistem perbankan moden sekarang ni, duit tu dia boleh ada wujud fractionalized system. Duit boleh diperanakkan lagi. Sekejap. Itukah maksud komoditi? I mean ialah fractionalized banking. So kita dah lompat dah macam jauh sangat tu kan. Okey, sebab tadi kita cakap tentang sirah kan. So kita boleh bayangkan zaman itu ada duit lah kan. So duit yang digunakan pada waktu itu yang sangat faham saya ialah ada dinar dirham, emas dan perak. Dan dinar dirham yang berleluasa digunakan pada waktu itu adalah dinar dirham daripada Rom kan. So bila Nabi berhijrah ke Madinah SAW, jadi wang yang mereka pakai itu banyak wang daripada Byzantine lah, daripada Rom kan. Dan tidak menjadi satu isu dan masalah untuk mereka menggunakan wang yang sedia ada itulah sebagai dia punya objek untuk jual beli kan. Jadi kalau kita ambil itu sebagai analogi kan, so pada hari ini adakah kita boleh katakan tidak menjadi masalah untuk kita just gunakan konsep wang yang ada pada hari ini itu, tapi kita yang pembetulan itu adalah pada cara wang itu digunakan. Itulah maksudnya bila ikhwan merujuk pada zaman Nabi tu, bila Nabi berdagang tu menggunakan mewarisi wang daripada zaman sebelum tu kan, Byzantine tu kan. Maksudnya nilai yang ada pada zaman itu pun masih dikekalkan. Faham tak? Maksudnya duit tu masih digunakan sebagai alat pertukaran. Okey. Tetapi duit tu dalam kita punya worldview ni pun tak digunakan sebagai alat perdagangan. Maknanya kalau kita ada duit, contohnya saya ada RM10, kan duit tu kita hanya bertukar beli barang, kan contohnya buku ni lah. Mungkin buku ni harga RM20, lebih daripada itulah RM200 contohnya kan. Tapi harga RM200 yang saya ada tu tak boleh digunakan untuk dia diperdagangkan, dijual. Faham tak? Itu masalahnya tu. Kalau kita kembali pada zaman di mana kita menggunakan emas dan perak kan. So emas itu sendiri adalah komoditi juga kan? Emas tu emas tu dia boleh jadi komoditi, tetapi bila dia menjadi currency, duit, dia jadi alat pertukaran saja.
tapi dia masih ada nilai kan emas tu. Masih Kalau kita leburkan dia akan ada nilai kan. Betul. Jadi pertukaran pada zaman itu, pertukaran emas tu dinilaikan pada nilai emas tu ke ataupun nilai dia sebagai objek pertukaran semata-mata. Okey. Saya rasa dia nak masuk soalan falsafah dalam ekonomi lah. Sebab tu ekonomi ni bukan terhad pada jual beli saja kan. Sebab tu tentang tu. Saya rasa emas tu menjadi tinggi ataupun menjadi satu benda istimewa tadi tu sebab nilai yang ada pada emas tu. Kan dulu pun sebenarnya dalam bidang ekonomi ni banyak benda telah dijadikan sebagai medium of exchange kan. Sebelum ada emas mereka gunakan ada macam-macam kan, macam-macam lah kan. Tapi sebab emas ni dia stabil. Lepas tu dia ada intrinsic value. Jadi sebab itulah saya lihat dia gitu sebabnya alat tukaran ni ataupun wang ni diperlukan untuk memudahkan urus niaga, untuk memudahkan aktiviti ekonomi lah. Kalau kita semata-mata nak bergantung pada barter tu dia agak susah lah sebenarnya, walaupun asasnya dia adalah barter lah. Kita menukar something dengan something kan. So kita ada medium. So medium itu dia sebenarnya dia boleh medium semata-mata ataupun medium yang juga ada nilai kan. Kalau medium semata-mata macam adalah dekat satu masyarakat tempat-tempat lain kan, dia hanya letak macam batu aja. So dia macam record keeping ajalah. Dan saya lihat itu macam mendekati amalan kewangan pada hari ini di mana wang itu dia semata-mata record keeping, dia tak ada intrinsic value berbanding dengan kalau kita gunakan emas ataupun garam ataupun benda-benda berharga yang lain. So dia ada intrinsic value lah. Dia bukan nilai dia bukan semata-mata tertakluk pada kita menguatkuasakan nilai itu tetapi padanya sendiri ada nilai. So jadi saya melihat yang record keeping tu lebih dekat dengan ekonomi moden. Dan kalau tengok sejarahnya saya rasa itu kot yang membezakan ekonomi moden dengan ekonomi yang sebelum-sebelum inilah, di mana kita punya urusan ekonomi itu dia sebenarnya bergantung kepada record keeping itu. Record keeping, sistem merekod itu. Yalah, saya ingat dulu bila masyarakat mengangkat emas tu sebagai dia punya medium exchange tu, alat pertukaran tu. Satu sebab benda tu diterima ramai. Maknanya bukan setakat individu, bukan setakat masyarakat, tapi tamadun kan. Tamadun Byzantine Persian tu dia akan terima benda tu. Jadi sebab tu emas mandi dirham dia ada kategori dia. Emas tu paling tinggi lah. Dan emas pula dia ada dia punya emas yang telah bercampur dengan dirham, emas campur dengan elemen lain kan. Dan pula ada dirham. Jadi saya rasa benda tu yang ditentukan oleh masyarakat yang menentukan benda tu. Okeylah, so apa kata kita fast forward kepada zaman kita ni lah kan. So kita sekarang hidup pada zaman yang banyak perkara ekonomi ni dia mempengaruhi banyak perkara kan. Macam-macam lah. Bila kita nak bicara tentang pembangunan negara pun aspek ekonomi itu satu aspek yang besar. Bila kita bicara tentang politik pun kita nak tahu apa polisi ekonomi, parti-parti politik yang bertanding sebagai contoh kan, dia sentiasa at the forefront lah dalam semua isu kan. Isu pembangunan dan isu kemiskinan, isu akses, isu jurang pendapatan kan. So semua itu adalah isu-isu ekonomi, dan isu-isu ekonomi ni dia berkait dengan semua orang kan, bukan berkait dengan ahli ekonomi saja kan. Orang yang tak tahu tentang ekonomi pun dia akan terlibat dengan aktiviti ekonomi, dan dia terpaksa memahamilah dengan cara dia sendiri ekonomi itu sedikit sebanyak kan. Jadi so kita hidup pada zaman yang beginilah kan. So dan pada zaman kita ni, okey, kita dapati macam seolah-olah macam ada satu masalah dengan sistem ekonomi yang diamalkan oleh dunia ni, sehingga kan mencetuskan satu usaha untuk kita mengusulkan satu sistem ekonomi yang baru yang kita panggil, kita tak kata lagi sistem ekonomi, tapi kita usulkan supaya kita boleh kita boleh bangunkan institusi ekonomi dan kewangan yang kita katakan lebih bersifat Islami lah. Saya merujuk kepada perbankan dan kewangan Islam lah. So jadi menurut Dr. Helmi lah kan, so adakah perbankan dan kewangan Islam pada hari ini boleh dikatakan sebahagian daripada ekonomi Islam? Soalan ni semua susah kan, tapi kita dia bukan susah, dia terlalu spesifik sebab bila bahasa ekonomi dia ada dua-dua, makro dan mikro. Kan, yang maknanya sekarang ni yang mungkin kita bincang peringkat awal tu makro, kan, melibatkan dasarnya, melibatkan hubungan negara semua tu kan, melibatkan besar lah. Banking ni pun dia macam in between, sama ada makro juga mikro kan, sebab bila kata makro tu melibatkan polisi kewangan, kan, polisi kewangan yang melibatkan ialah IMF, bank negara semua tu.
Sebab dia macam ada kaitan tu, dia bukan sekadar mikro dalam bentuk yang spesifik tu kan. Yalah, saya rasa bila kita sentuh sikit pasal banking tu, saya rasa kita kena faham bahawa dalam hidup kita ni kita tak terpisahlah dengan instrumen-instrumen yang dah ada zaman moden ni kan. Dia boleh ambil dua pendekatan, sama ada kita tolak terus benda tu ataupun kita hidup, kita embrace benda tu kan. Tapi adakah ini saja dua pilihan yang kita ada? Boleh tak kita terima mana yang sesuai dan pada sama juga kita cuba menerokai alternatif yang lebih baik? Saya rasa ada possible benda tu. Okey, boleh bagi satu contoh. Contohnya gambaran. Contohnya kita dalam kehidupan kita ni kita tak boleh lari daripada sistem kewangan, sistem perbankan kan. Kita punya gaji, kita punya bayaran semua kan masuk dalam bank tu kan. Jadi somehow benda tu dah establish. Dan perbankan ni sebenarnya dia dah jadi macam sovereign entity. Yang maknanya kenapa kita kata dia jadi sovereign entity? Sebab sebuah bank tu ditubuhkan sebab ada akta kewangan kan. Sekarang ni kalau dalam Islamic Bank tu ada IFSC lah, Islamic Financial and Services Act. Benda tu pula diluluskan oleh Parlimen. Parlimen pula akta ni diluluskan oleh akhirnya Agong lah. Jadi benda tu dah sovereign kan. Itu maknanya itu kita dah tak boleh nak terima. Tetapi pada masa sama juga saya rasa dalam sebagai orang Islam kita tak boleh selamanya terima itu seadanya. Kalau benda tu tak elok, benda tu kekurangan, kenapa kita perlu hidup dalam benda tu lagi kan? Saya rasa kita kena explore lah. Saya rasa benda tu dia apa yang macam Dr. tadi buat kan, macam bukan setakat orang Islam, tokoh-tokoh bukan Islam pun macam Shoemaker kan. Dia tulis small is beautiful. Jadi benda tu pun untuk counter pada apa masalah besarnya dengan banking secara umum kan, sehingga kan memerlukan untuk kita adakan alternatif. Banking saya rasa benda ni kritikan ni bukan di kalangan orang Islam juga lah, tapi di kalangan ekonomis ataupun tokoh-tokoh falsafah di barat pun dah mengkritik banking ni. Satunya bila satu bank tu diberi lesen untuk mencetak duit sendiri, terutamanya commercial bank ni. Kan jadi benda tu contohnya kalau ni siapa dalam bidang banking ni dan mungkin siapa yang mengkritik ini dah terlalu khusus lah macam mencetak duit sendiri apa semula kan. Saya nak tarik baliklah sikit dari perbincangan ni sebab saya khawatir dia akan terlalu spesifik. Cumanya mungkin kita pergi pada sejarah baliklah sebab kan mungkin tadi kita sebut yang menandakan ekonomi moden kan, ekonomi yang pre-modern sebelumnya itu adalah sistem kewangan sebagai record keeping tu kan. Saya rasa kita boleh perhalusi lagi yang statement tadi tu dengan mengatakan yang penanda yang memisahkan ekonomi moden dan ekonomi bukan moden ni adalah sistem perbankan itu sendirilah. So saya rasa banking ni sebagai satu institusi dia lah yang memegang monopoli terhadap record keeping ni. And dia yang record keeping ni maknanya sebab record keeping ni lah yang bolehkan money creation tadi tu. Sebab kalau sebelum ini kalau duit tu komoditi, dia kena ada benda tu kan. Tapi sekarang ni kita boleh tak kita bypass benda tu, objek tu. Kita bypass dengan cara kita simpan rekod. Kita simpan rekod. So yang simpan rekod tu yang menguruskan record keeping tu adalah bank. Sebab tu asalnya dulu dia simpan emas kan. Kemudian dia keluarkan cek kan. Dia keluarkan cek tu kan. So sekarang ni emas tu pun dah dihilangkan, yang ada hanya cek itulah. Betul, kosong. So apa yang menjamin cek ni sentiasa bernilai dan konsisten, itulah bergantung pada rekod dia tu. Betul. So sebab apa yang berlaku pada hari ini adalah lanjutan daripada itulah. Kalau pergi pada cryptocurrency apa semua tu semua adalah lanjutan daripada itu kan. So kalau kita sejarah Bretton Woods lah selama 71. Bretton Woods tu 71. Kita sejarah umum lah sejarahnya kan. Revolusi sains tu dia masa revolusi sains tu dia ada beberapa institusi lah yang kita boleh kata menandakan perubahan zaman tu. Satu institusi negara bangsa, kedua institusi universiti dan ketiga institusi bank ni lah. Dia berkait tu kan. Dan waktu itu antara benda yang kita anggap ahli sejarah sains lah menganggap sebagai revolusi ialah dipanggil double entry record keeping yang menjadi asas pada ilmu perakaunan pada hari ini lah. Dan saya nampak macam cryptocurrency yang ada pada hari ini tu adalah macam lanjutan daripada tu, macam dia nak bypass pula double entry record keeping tu, sebab double entry record keeping dia akan disimpan oleh satu bank tu lah yang akan simpan. Kemudian lagi satu separa ialah yang orang yang buat melakukan urus niaga dengan bank kan. So ada centralization, so ada monopoli kepada yang information is power kan, yang monopoli yang memegang segala maklumat tu. So di cryptocurrency ni dia macam idea baru untuk decentralize supaya tak ada siapa-siapa yang memonopoli
benda tu lah. Tapi ini pun dia dah complicated juga. Tapi itulah kenapa sistem ekonomi moden ini ataupun yang diwakili oleh institusi perbankan ini dilihat sebagai satu masalah besar dalam tamadun dunia sehingga memerlukan kita mengusulkan alternatif. Itu masih soalan yang tadi itulah. So itu boleh. Saya rasa bila nak cakap tentang ekonomi ni, saya rasa saya lebih gemar untuk tidak had daripada banking je lah. Yalah, tapi soalan ni tentang banking. Banking kan, of course lah dia tak had daripada banking. Sebab saya pun saya taklah dakwa saya tahu semua banking walaupun saya pernah kerja bank kan. Sebab yalah, dalam sistem perbankan sendiri tu pun sangat complicated tu, sangat rencam kan, sampai kita pun yalah ada benda yang kita tahu mungkin adalah lapisan yang dah dalam kita tak tahulah. Tapi yalah, kewujudan banking ni pun kita tahu dia memenuhi setengah keperluan industri tu kan. Betul. Saya nampak lah kalau kita mula dengan sangka baik lah, kita we give the benefit of the doubt. Dan kenapa perlunya banking? Sebab kita boleh tanya, boleh tak kita ada aktiviti ekonomi tanpa banking kan? Sebenarnya itu satu soalan yang valid. Mungkin kita boleh katakan boleh juga, tapi realistically-nya secara praktikalnya hari ini semuanya diuruskan menerusi bank kan. Dan bank ni dia perantara lah. So jadi katalah kita kekalkan itu. So kita perlukan bank. Dan bank ni yang mengawal selia ataupun yang menjadi satu isu yang paling dominan dalam urusan ekonomi dalam semua perkara. So jadi tidak dapat tidak, bila kita nak cerita tentang ekonomi, kita akan pergi juga pada kewangan dan perbankan kan. So jadi soalan saya ni soalan yang sama lagi, cumanya mungkin dimensi tu dah berbeza sikit. Sebagai contoh kan, bila tadi kita kata seolah-olah macam ada amalan ekonomi yang islami kan, yang telah di-establish oleh Nabi SAW sendiri. Dan tentu sekali amalan itu dikembangkan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi seterusnya. Dan pastinya, dan kita tahu jugalah kan, dan dia dikembangkan secara ilmiah juga. So ilmu tentang muamalah itu berkembang dalam tamadun Islam. Dan tamadun Islam sebagai satu tamadun yang mengamalkan aktiviti ekonomi dengan cara yang sangat aktif kan. So jadi ilmu muamalah itu berkembang kan. Banyak ulama menulis karya-karya tentang kontrak, tentang segala macam lah kan. Tentang Dr. Hilmi tahu lebih lagi daripada saya lah kan. So sekarang ni semua ilmu itu, dan banyak kan, ada banyak kitab yang ditulis. So ilmu perbendaharian ilmu itu sangat kaya. Yang saya faham tentang Islamic banking daripada hari ini ialah cara institusi perbankan ini diamalkan, dia tidak semestinya mengikuti ilmu muamalah yang kita ada zaman-zaman ini. So jadi apa yang dilakukan oleh Islamic banks ialah kita kekalkan institusi bank ni, tapi kita just pastikan dia punya kontrak, jual beli, dia punya urus niaga dia semua mengikuti ilmu muamalah yang ada, yang sudah di-develop zaman-zaman ini. So adakah itu okey ataupun ada masalahkah tentang dengan itu? Kita kena faham. Sebelum kita menjawab pada soalan tu, kita kena faham satu, kenapa kita memberi reaksi kepada perbankan ni. Satu, sebab hidup kita ni lahir dah ada bank. Yalah. So kita kena respon je tu. Dan termasuk kalau kita tengok sejarah yang dikatakan sebagai perbankan Islam ni ataupun sains Islamic ekonomi ini masih baru lagi, dalam tempoh paling kurang pun 70 tahun. Kita nak respon kepada ratusan tahun disiplin ekonomi kan dan perbankan tu. Sebab tu saya rasa apa yang kita buat ni adalah bentuk ijtihad juga sebenarnya. Dia bukan, saya faham ada tuduhan yang mengatakan bahawa kadang-kadang orang belajar syariah tu masuk dalam perbankan ni seolah macam rubber stamp. Saya rasa benda tu tak betul sebenarnya. Tak berapa adil Tak berapa adil lah kan. Sebab ada yang bersungguh-sungguh buat dan itu bentuk ijtihad lah. Maksudnya dia buat tu dalam keadaan dia sedar bahawa dia perlu buat sesuatu untuk alternatif. Kan, saya rasa benda tu satu yang perlu disokong sebenarnya. Kan, saya pun sendiri, bila kita berada dalam bank itu bukanlah kita nak bersetuju dengan apa yang dah berlaku tu, tapi kita cuba nak cari jalan keluar. Okeylah, kan? Maknanya dengan kata lain, kalau saya boleh ekstrakkan daripada apa yang Dr. Hilmi sebut tadi tu, maknanya katalah kita berjaya mewujudkan institusi bank yang walaupun dia adalah bank, asasnya DNA dia masih lagi bank, tapi semua aktiviti ekonomi yang dilakukan dalam bank itu dia mengikuti ilmu muamalat. Katalah kita boleh berjaya buat benda itu sepenuhnya,
bank itu dia masih lagi ada Okey, masalah. satu isu yang mungkin kita boleh looking forward lah untuk banking ni. Perbankan moden sekarang ni dia dah terlalu besar, jadi dia punya bentuk-bentuk pelaburan tu dia dah masuk dalam financial market. Financial market ni dalam bentuk ekonomi yang kita tak kenal pasti sejauh mana dia punya bentuk pelaburan itu, kita pun tak tahu. Sebab contohnya kita ada duit, kita laburkan dalam sesuatu fixed deposit contohnya, bank tu akan laburkan kat tempat lain, kita tak tahu. Apa yang mungkin kita boleh perbaiki supaya bank ni dia melabur dalam real economy. Bank tu masih berfungsi. Bank tu masih berfungsi sebagai intermediary, sebagai jalan pihak tengah lah. Tetapi dia kena pasti pihak yang betul-betul tu. That is wujud sesuatu yang dikatakan unreal economy lah, ataupun ekonomi palsu. Bila kata ekonomi palsu tu macam terlalu buruk kan. Tapi ekonomi yang kita tak tahu kat mana dia invest. Itu yang menyebabkan tahun 2009, 2008 tu, 2009 so maksudnya isunya adalah pada kekurangan maklumat lah. Kekurangan maklumat boleh jadi juga, tetapi sebab kadang-kadang benda tu terlalu laju. Maknanya bukan di pihak kita yang kawal benda tu. Okey. Saya nampak now ada dua kan. Satu, kita boleh katakan sistem perbankan itu sendiri intrinsically ada masalah. Kan? Satu lagi kita boleh katakan institusi perbankan itu dia macam medium aja. Yang bermasalah ialah orang yang dalam industri itu, di mana dia ada ketamakan ataupun dia nak monopoli atau apa, dia akan manipulate dia punya keberadaan dia dalam sistem itu, dan dia manipulate juga dia punya advantage lah, kelebihan dia sebab dia faham sistem. Betul. Dan juga dia ada maklumat dia ada maklumat. So dia boleh manipulate untuk menjana keuntungan untuk diri dia lah. So kalau masalahnya dekat situ, dan bank itu sendiri in of itself bukan masalah, tapi isunya adalah manusia tu. Adakah itu dia punya puncanya? Saya pribadi saya akhirnya pergi pada itu. Bank, rumah, kereta ni alat saja. Alat je kan. Tapi bagi kita, apa yang kita belajar daripada pasal atas tu, benda ni tak neutral. Okey, ya. Kalau macam tu okeylah, Islamic banking betul lah. Okey kalau dia diuruskan oleh orang yang betul. Kalau diuruskan oleh orang yang betul, dia mengikuti lunas-lunas syarak, kita pastikan dia patuh pada sistem, dan muamalat yang terbangun zaman-zaman itu dia bukan sebenarnya, bila kita belajar, saya bukanlah ahli, tapi setakat yang kita baca dan kita cuba nak faham, nak ambil tahu tu, dia nak memastikan keadilan je. Dia nak memastikan semua pihak berpuas hati, tak ada siapa yang dizalimi, ataupun dia mengelakkan kemungkinan untuk kezaliman itu berlaku. Itu je. Dan itu prinsip tu agak dia sebenarnya universal lah dia. Kan kita boleh kata selesaikan masalah. Kita boleh kata ini Islamic economics, tapi sebenarnya Islamic economics ni universal economics, semua orang nak kan keadilan kan. Semua nakkan keadilan tu yang akan membawa kemakmuran lah kepada masyarakat kan. Jadi kalau macam tu, dan isu dia adalah pada manusia. So bukan sistem. Sistem betul lah. Ke ada juga pada sistem tu. Sistem ni pun buatan manusia kan, hasil fikiran manusia kan. Jadi kalau manusia yang betul, yang tujuan dia betul semua pada dalam tempat tu, dia akan merubah sistem lebih baik. Mungkin kita boleh kata macam ni. Sistem tu dibuat manusia. So bila manusia tu dia buat satu sistem, dia akan buat sistem yang akan memenangkan ataupun memenangkan nilai-nilai yang tertentu, atau memenangkan pihak-pihak yang tertentu, atau memenangkan cara gaya visi ataupun perangai alam yang tertentu. So mungkin itu yang saya rasa itu akhirnya kita punya kefahaman kan. Maksudnya setiap benda yang dirancang, dia buat tu, dia tak akan neutral kan. Mesti ada sesuatu yang worldview yang mempengaruhi benda tu. Lebih jelas lah. So kalau macam tu, saya boleh tarik balik pada saya ni revise saya punya kesimpulan ni berdasarkan apa yang kita cakap ni lah kan. So tadi kita kata sistem tu tak ada masalah, yang masalah adalah manusia. Sekarang ni kita kata sistem tu dia patutnya tak ada masalah, tapi yang masalah tu manusia. Tapi manusia yang menghasilkan sistem tu. Jadi sistem tu pun bias lah, dia akan dipengaruhi oleh orang yang membuat sistem tu dan orang yang mengamalkan sistem itu. Jadi di situ yang buatkan sistem tu pun ada potensi untuk bermasalah lah. So jadi yang membolehkan, yang memungkinkan berleluasanya apa yang kita panggil unreal economy ni ialah bila sistem itu bukan saja membenarkan tapi menggalakkan benda itu berlaku kan? Menggalakkan lagi investment yang terlalu canggih kan? Dia terlalu jauh daripada real economy lah, ekonomi yang kita semua orang boleh nampak dan boleh faham. Dia macam
kontrak atas kontrak, komoditinya ataupun objek yang diniagakan ataupun yang dikontrakkan itu pula daripada objek ataupun services kepada potensi objek dan services ataupun kepada jual beli objek dan services ataupun kepada hutang dan ataupun potensi objek dan services yang ada pada akan datang. Dan benda tu dia menjadi satu yang mungkin. Dulu dia tak mungkin untuk kita buat benda tu. Dia menjadi satu yang mungkin bila kita mula ada satu record keeping yang sangat canggih ni, sehingga kan kita boleh buat macam projection dan benda tu pula diniagakan kan. So dia bila kita kata tadi sistem tadi kan, bukan dia either or lah. Walaupun sistem yang sedia ada ni dibuat oleh orang yang tak jelas worldview-nya. Tetapi ada sistem yang terpakai yang tidak ada buruknya. Contohnya dalam perbankan kan, apabila sesuatu produk kewangan tu dicipta untuk menjaga value, protect value, dinamakan hedging kan. Saya rasa benda tu sedikit sebanyak bermanfaat untuk industri. Kan contohnya kata Malaysia urus niaga dengan luar negara menggunakan USD. Disebabkan ringgit duit kewangan dia macam fluctuate kan. Macam mana kita nak hedging benda tu? Produk tu saya rasa cukup neutral, cukup membantu. Sebab kalau benda tu tak ada, kita tak ada hedging macam tu, kita akan terjejas banyak sebab ringgit kita ni dia fluctuate. Dia akan impact by dollar tu. So ada benda yang positif. Apa benda yang tak positif tu? Saya rasa kat situ ada loophole yang kita sendiri tak tahu. Yang telah dipergunakan. So yang tak positif tu, yang menjadi masalah tu satu, yang jelas sekali elemen manusia tu sendirilah kan. Bila dia ada tamak, dia ada elemen untuk manipulate tu, itu satulah kan. Kedua ialah apabila sistem itu sendiri bukan saja membenarkan manipulation itu berlaku, bahkan dia menggalakkan manipulation itu berlaku. Dia macam dia sebahagian daripada cara sistem ni berfungsi, benda itu berlaku. So jadi untuk kita kembali balik pada persoalan yang paling asas tadi, kan, kalau kita betul-betul nak quote-unquote lah mengislamkan ekonomi atau sistem ekonomi ni. So satu ialah tadi yang sedang dibuat oleh Islamic Banking and Finance tu, iaitu kita pakai saja instrumen banking ni, kemudian kita pastikan dia ikut muamalat. Cumanya kat situ ada beberapa kelemahan lah sebab sistem banking tu sendiri dia bias, dia dipengaruhi oleh yang membangunkan sistem tu, ialah dia nak manipulate, dia nak monopolize kan. So jadi dia dah ada bias kat situ. So jadi level yang seterusnya ialah supaya kelebihan yang ada pada sistem banking itu yang saya rasa ialah pada kecekapan menguruskan aktiviti ekonomi ni. Sebab dia boleh buat benda tu dengan begitu licin, dengan begitu cepat dan efisien dan teknologi lah kan. Dia boleh diteknologikan dan kita boleh calculate, kita boleh ni kan. So dari segi itu betul lah, itu menepati keadilan lah. Betul lah kan. Untuk kita berlaku adil, kita nak pastikan benda tu semua betul kan. Tapi adakah teknologi yang dibinaskan ni memang dibuat khusus untuk menyokong sistem perbankan ni kan? Ada tak kalau sistem lebih baik, teknologi itu dicipta untuk so itulah. So jadi kita perlu untuk memahami juga sistem itu dengan dia punya andai-andaian itu, supaya kita boleh ubah suai just pada tempat yang sesuai. Pada tempat di mana dia memberikan kita kecekapan dan keadilan, kita boleh pakailah, tapi kita ubah suai supaya dia tidak sebab dia mengekang pemanipulasian, spekulasi, urus niaga yang tak real tadi tu kan. Tapi kalau kita fikir manusia ni tak pernah ada rasa cukup kan. Maknanya dia walaupun kita dah tutup jalan ni, maknanya kita melarang buat daripada sistem yang boleh dieksploitasi ni, tapi dia akan ada cara lain juga untuk kan. Itu soalan lain lah itu. Itu soalan seterusnya lah. So apa? Tadi bila Ikhwan kata tentang kalau kita nak pastikan Islamic perbankan ni dia menurut apa yang kita hendak ni, kena ikut muamalat tu kan. Saya rasa bukan muamalat sajalah, sebab muamalat ni kita faham bila dia melibatkan kontrak yang jual beli semua tu kan. Tapi saya rasa kena lebih pada begitu juga, lebih pada falsafah dan sejarah. Kan contohnya macam tadi tu, bila kita bincang tentang konsep kan, konsep value. Siapa yang letak value tu? Adakah value tu memang ada dalam intrinsic value pada objek tu, ataupun manusia yang meletakkan value kat situ? So itu persoalan falsafah. Kemudian yang kedua, persoalan pilihan kan. Saya rasa pilihan ni pun dalam ekonomi selalu berlaku. Kita nak memilih kan, kita nak pilih mana nak beli barang apa yang lebih baik kan, nak buat keputusan. Jadi pemilihan tu pun salah satu aspek yang penting dalam ekonomi. Kalau dalam bidang ekonomi ni dia akan ada opportunity cost. Kalau ada dua pilihan A dan B, kalau kita pilih A,
Cosby melepas. Ya. Kan? Tapi dalam Islam, saya rasa ini yang kita belajar pada puasa atas lah. Sebab ada konsep ikhtiar. Kami milih yang lebih baik. Kalau dua-dua tu baik, kan? Sebenarnya, kalau ada benda baik dan benda tidak baik, benda yang haram ke, yang tak sah ke, kan, yang batil ke, itu bukan jadi pilihan, tu wajib untuk pilih benda ni. Tapi kalau ada dua benda yang baik, kita itu nama ikhtiar. Okey. Tapi nak pilih yang terbaik, tu istikharah, kita istikharah kan. So jadi ada banyak benda yang disebut tadi tu. So satu redefinition pemaknaan semula konsep-konsep asas dalam aktiviti ekonomi. Contohnya wang, duit itu apa, nilai itu apa. Mungkin pemaknaan semula kontrak ataupun services dan barang komoditi itu semua pun sama ada pemaknaan semula itu pemaknaan baru ataupun pengembalian kepada makna yang lebih jelas lah kan. Kemudian disiplin-disiplin ilmu yang berkaitan lah, sebabnya dia akhirnya yang melakukan aktiviti ekonomi ni adalah insan, manusia. Jadi manusia tu sedikit manusia yang bagaimana yang kita perlu galakkan ataupun layakkan dia untuk beraktiviti ekonomi pada tahap-tahapnya lah kan. Sebab tu yalah, benda tu berkait dengan perundangan, berkait dengan polisi negara kan. Contohnya kontrak jual beli yang besar-besar bawah 18 tahun tak boleh pakai kan. Sebab apa? Itu kan ada pertimbangannya kan. So itu berkaitan dengan undang-undang dan etika lah kan. Ilmu akhlak. Kemudian psikologi pula tu, pilihan tadi tu tentang bagaimana manusia itu memahami diri dia sendirilah, dia punya roh dia punya jiwanya kan. Dan akhirnya dia sendiri nak apa? Betul. Kan apa yang manusia ni nak sebenarnya. Dan semua itu semua itu berkait dengan Sebab tu ada kritikan di kalangan pihak ahli ekonomi barat juga. Dia kata sains ekonomi ni, ekonomi sebagai satu sains masih sudur lagi. Sebab dia ini kritikan orang luar lah, yang kita pun rasa ada kebenarannya. Sebab sebenarnya bila kita balik daripada ekonomi ni, macam tadi lah dia bincang akhir ada filosofi, falsafah, akhlak kan, muamalatnya, sejarahnya. Jadi dia masih belum menepati sebagai sebuah disiplin yang kukuh. Jadi saya rasa benda tu. Okey, so soalan terakhir lah. So apa yang menghalang kita untuk bergerak ke hadapan ke arah itu? Apa yang menghalang satu soalan besar ni. Apa yang menghalang kita? Saya rasa satu, sejauh mana kita buat sesuatu tu berdasarkan apa yang kita punya worldview lah. Apa yang ada dalam pandangan kita ni satu benda tu. Saya rasa kalau kita masih melihat contohnya dalam beberapa konsep ekonomi ni masih dalam neraca apa yang difahami oleh worldview sekular ni, kita akan terperangkap lagi. Contoh macam tadi itulah, dari segi konsep duitnya, konsep pemilikannya, kan? Pemilikan tu dalam ekonomi ni, pemilikan ni dia ada dua. Sebab tu ada golongan kapitalis dan sosialis. Kapitalis ni dia membuka ruang untuk setiap kita ni memiliki sebanyak mungkin harta, kan? Maknanya private ownership lah. Tapi kalau sosialis ni, dia sama dengan komunis tu, dia akan menghadkan pada pemilikan pribadi, individu. Dan sebenarnya dia kedua-dua mazhab ni dia nakkan keadilan. Betul. Tapi bergantung pada apa yang dalam kepala dia. Keadilan. Bergantung pada apa yang dia faham pada keadilan itulah kan. So akhirnya dia bergantung pada manusia tu sebenarnya dia nak capai apa sebenarnya kan. So apa yang dia nak capai itu akan menentukan nanti teori-teori apa yang dia akan kembangkan. Okey, kalau masing-masing ada persetujuan untuk sampai keadilan tu, saya rasa bukan lagi keadilan yang kita faham tau. Tapi lebih kepada tamak lah. Ketamakan lah. Sebab maksudnya yalah, saya duk bayangkan macam sosialis tu sepatutnya lah kan, dia yalah, kita mula dengan sangka baik kan. So dia lihat ada banyak konflik ni disebabkan oleh ialah ketaseimbangan pemilikan, ada orang kaya dan orang miskin, so mengakibatkan ada rasa iri hati apa semua. So apa kata semua orang tak boleh dan kita agihkan tu benda tu dengan dia nak take over lah. Lepas tu kapitalis pula tak adil lah macam tu. Nanti orang yang lebih berusaha tak dapat sama je. So dia konteks keadilan macam tu lah. So gitulah, dia lebih pada distributive justice lah. Of course keadilan tu ada banyak level lagi, tapi sekurang-kurangnya pada level ekonomi ni dia berat pada distributive justice lah. Keadilan dari segi pemilikan dan pengagihan lah. Okey lah, saya rasa dah banyak ni, mungkin kita boleh sambung lagi perbincangan pada masa-masa akan datang. So saya ucapkan terima kasih pada Dr. Ilmi luangkan masa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan kepada para penonton dan para pendengar, teruskan menyokong kami dengan menonton podcast Ilmu Hakim
di saluran YouTube Hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.